Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat ya. Okey, untuk hari ini bertemu lagi kita untuk PDPR 3.0 di bawah subjek PJPK tingkatan 2 iaitu olahraga asas di bawah subtopik merejam lembing bersama dengan Cikgu Adila. Masih ingat lagi tak saya? Okey, saya harap semua murid dapat memberi fokus pada PDPR kali ini. Okey. Untuk hari ini kita akan pergi kepada beberapa standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid ya. Okey, kita tengok yang pertama adalah melakukan kemahiran merejam lembing. Tetapi PDPR kan tak boleh melakukan, so kita melihatlah bagaimana kemahiran merejam lembing dilakukan. Okey, yang kedua menerangkan kelajuan merejam lembing melalui video lah, nanti kita analisis ya. Okey, yang ketiga mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif. Nanti selesai PDPR kita akan bagi tugasan dan awak siapkan tugasan lah ya. Okey, sebelum kita mulakan PDPR, kita baca doa dulu ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga PDPR pada hari ini berjalan dengan lancar. Okey. Selamat belajar semua. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, sebelum kita tahu tentang apa itu kemahiran merejam lembing dengan lebih terperinci, jom kita tengok dulu rekod dunia merejam lembing ni. Berapa dia punya catatan jarak dia. Okey, mari kita tengok, tonton video ini ya. Okey, Jenzel nama dia sebut. Catatan dia 98. Dekat-dekat dengan 100 meter. Belum sampai 100 meter. Mungkin adalah selepas ni pecah rekod ya. Okey. Jauh jaraknya. Kalau peringkat sekolah berapa je? Nak capai 2 meter pun susah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita tengok dulu sejarah acara rejam lembing. Okey, kita tengok rejam lembing javelin throw adalah acara olahraga yang tertua dan dipercayai dimainkan sejak zaman purba lagi. Kalau dalam kartun purba tu kan awak tengok kan ada orang purba kan bawa lembing tu kan. Itu dia punya trademark kan. Kita kartun kecil-kecil dulu. Okey, ketika itu lembing digunakan untuk memburu dan sebagai senjata dalam peperangan. Okey, memburu memburu binatang. Dia ambil lembing tu untuk pergi buru binatang kat dalam hutan lah. Okey, acara merejam lembing mula dipertandingkan dalam sukan Olimpik moden pada tahun 1912. Lama dah ya. Saya pun tak lahir lagi ni. Zaman sebelum merdeka lagi ya. Okey. Sejak itu, acara merejam lembing merupakan satu acara balingan dalam semua acara sukan dunia. Acara ini dipertandingkan di peringkat negeri, daerah atau sekolah. Untuk peringkat sekolah kita pun ada tetapi tahun ni, tahun lepas, biasalah sebab kita masih dalam PKP. So kita tak dapat nak hantar atlet lah ya. Sepatutnya memang setiap tahun ada dekat sekolah ada buat pertandingan merejam lembing. Okey, tapi kalau awak tengok dekat sekolah kita, sukan sekolah kita tak buat. Kita pernah buat beberapa kali lah acara rejam lembing ada dekat dalam store BJ tu ya. Okey, so kita seterusnya pergi kepada slide kedua. Okey, mana-mana murid yang tak pernah tengok lembing, mungkin dah lama tak PJ kan. Okey, ini cikgu tunjukkan beberapa gambar lembing ya. Okey, tengok kat sini. Ada pelbagai warna tetapi dia punya saiz tu berbeza antara lelaki dan perempuan Lepas ni kita akan pergi pada saiz. Okey, di bahagian lembing ni ada beberapa bahagian ya. Okey, cuba kita tengok.
bahagian dia. Okey. Yang pertama kita tengok bahagian tengah. Yang ini. Bahagian tengah ni dinamakan ni tempat ada lilitan benang bukan benang lah, tali. Okey, untuk pegangan, untuk grip kat situ tempat yang kita perlu pegang untuk grip di tengah-tengah untuk seimbang, untuk balance Okey, seterusnya dia ada bahagian kepala. Okey, bahagian kepala yang ini Ini bahagian kepala. Okey, nampak bahagian kepala ni besi juga kat sinilah tempat yang tercucuk di tanah tu. Jangan terbalik pula. Okey, seterusnya ada bahagian ekornya. Okey, di sini ekor. Okey, kalau tercocak di tanah di bahagian ekor ni, batal lah tak kira. Okey. Sekejap. Okey, seterusnya kita pergi kepada deskripsi lembing tu Okey, lembing dibuat daripada kayu, besi atau logam campuran. Okey, bahagian-bahagian lembing yang pertama kepala. Bahagian depan tadi lah yang tercocok kat tanah tu bahagian kepala diperbuat daripada besi berukuran 25 cm hingga 33 cm. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua yang ini adalah bahagian pegangan atau dikenali sebagai grip. Okey, grip terletak pada pusat graviti lembing. Pusat graviti untuk keseimbangan Okey, seterusnya panjang 15 cm hingga 16 cm untuk kategori lelaki dan 14 hingga 15 cm kategori wanita dan lelaki 18 tahun. Pendek sikit lah Okey, ada bahagian hujung atau ekor. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada berat. Berat minimum lembing untuk kategori lelaki ialah 800 gram. Manakala bagi kategori wanita di bawah 16 tahun ialah 600 gram. Biasalah ringanlah sikit kan. Okey, panjang lembing lelaki antara 260 cm hingga 270, perempuan antara 220 hingga 230 cm. Okey, ini tambahan lah untuk awak kenal. Okey, untuk hari ni kita nak pergi fokus. Fokusnya adalah tentang teknik pegangan lembing. Okey, cuba kita tengok gambar. Dekat gambar kat sini ada berapa? Ada 3 Yang pertama A ni adalah gaya Amerika. Okey, gaya Amerika ni cuba tengok, perhatikan dia punya pegangan Okey, kita fokus kepada ni tengok ni, gaya pegangan dia. Kita tengok jari dia semuanya berada di atas lilitan, betul tak? Okey, kita tengok fokus Okey, yang kedua dinamakan gaya finish. Okey, ni yang B gaya finish. Okey, kita fokus kepada dia punya pegangan jari. Okey, sini. Okey. Gaya finish ni kalau awak perhatikan dia bahagian telunjuk. Telunjuk dia. Ni, bahagian telunjuk ni. Okey. Dia terkeluar sikit kan dekat bahagian besi dia tu kan. Dia macam menunjuk lah macam tu Okey, seterusnya yang ketiga adalah gaya fork. Fork juga dikenali sebagai gaya scorpion. Okey, itu kedudukan dua jari dia. Okey. Okey. Penting tak teknik pegangan lembing ni? Ya, ia adalah salah satu faktor yang penting yang boleh menentukan jarak yang baik dalam rejaman. Dan teknik pegangan ni sebenarnya berbeza mengikut individu, mengikut kesesuaian seseorang. Kalau macam yang beginner yang tak pernah main buat aktiviti lembing ni, biasanya dia guna gaya Amerika lah yang basic yang biasa. Tapi untuk atlet-atlet kebanyakannya guna gaya finish tu. Untuk atlet-atlet yang dah ni lah dah biasa Okey. Okey, teknik pegangan bergantung kepada keselesaan seseorang. Tiga-tiga gaya ni tak kisah nak guna yang mana satu dan dia tidak membatalkan Okey, kita tengok rejaman kat bawah ni
Tengok kat bawah ni dia tulis. Okey, rejaman balingan yang memerlukan momentum dan tenaga dipindahkan semasa larian. So, kat sini fasa-fasa, setiap fasa dalam kemahiran lembing itulah penting ya untuk menghasilkan rejaman dan jarak jauhnya ya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kita dah tengok gaya ini dalam bentuk gambar. So, saya nak tunjuk dalam bentuk video supaya awak dapat kenal lagi ya. Okey, kita tonton video ini. When talking about javelin grips, there is always some discussions about the wording, about how you name those grips. There is a Finnish grip, a American grip, the V grip, and of course the individual styles. So the way I learn it and the way we talk about it in Germany here, first of all, I'm going to introduce you to the American style. This is actually a version of the one I throw. So my pointing finger comes right behind the grip. My thumb very close to it. You can see this in the video here beautifully. And the rest of the 3 fingers wrap around the grip easily. You have a tight grip, but still a grip that is under control. So you don't want to have a very tight forearm. You still want to have a relaxed forearm. And make sure to get this pointing finger really tight to the grip to transfer most of the energy. The next grip that there is the Finnish grip. Pointing finger goes to the back of the javelin, your middle finger in the middle, and your thumb wrap around the grip, and the other 2 fingers go on the grip. Looks like this. Get you another feeling. I know many successful throwers out there that use this kind of grip. The next one, it's again one of the more easy ones, and it's one that is often used when people have elbow or thumb problems. It's the V grip. So you show kind of the peace sign, slide from the back of the javelin into the grip, back of the grip. So your middle and index, pointing and index, go right behind the grip, and the thumb and the 2 outer fingers wrap around the grip. That gives you a beautiful control as well, helps you to have a proper alignment, and the reason people use it if they have elbow problems is because you always have the javelin on top of your elbow, so you don't have these turning in problems. It's something very individual. And as I said, there is the individual styles. I told you about mine, American grip, closer like this. I have my thumb a little bit more to the front. Some have it closer, some have it tighter, some grip around a little further. Some have the grip a little more open. There's a simple way of explaining how your grip should be. Comfortable. You should be able to control the javelin, transfer the energy, and you have to feel good. So take some time, do some sticking throws on grass with different grips. As long as you're searching for your grip, feel free to use different grips for your training sessions. In one session, use 4 different grips and just feel what feels best for you, and then decide for one, go for it, and just improve your own grip. I wish you all the best and have a good training session. Thomas. Okey. Selesai kan? Dia kata last kali tu dia buat rumuskan kan? Okey, boleh pilih mana-mana grip yang bersesuaian. Okey, kita cuba 3 grip, kemudian kita pilih. Dah pilih. Kemudian kita kena buat training lah, latihan lah terhadap teknik yang kita telah pilih tadi. Barulah dia berkesan Okey, seterusnya kita pergi kepada tadi teknik pegangan, sekarang ada beberapa teknik rejaman lembing. Okey, teknik rejaman iaitu fasa fasa yang perlu diketahui. Kemudian kita akan pergi satu persatu bagaimana setiap fasa ini memberi kesan terhadap rejaman lembing Okey, terdapat 4 fasa dalam rejaman lembing. Yang pertama iaitu fasa persediaan. Okey, yang kedua adalah fasa lari landas. Kemudian yang ketiga fasa rejaman, dan yang keempat fasa ikut lajak. Okey, mari kita tengok apa deskripsi setiap fasa Okey, yang pertama fasa persediaan. Ini lebih kepada kat sini dia memfokuskan aspek
teknik pegangan dan kedudukan lembing sebelum rejaman dilakukan. So kat sini awak dah kena decide dah nak pegang teknik apa tadi. Ada 3 kan. Kat sini sebab dah berlatih kan. So dah pilih, dah berlatih. Okey, teknik pegangan. Okey, kemudian kedudukan lembing yang sesuai akan memberi kesan kepada jarak rejaman. Okey, penting ya yang ini ya. Okey, aspek yang perlu diberi perhatian pada fasa ini ialah yang pertama, kita tengok pilih teknik pegangan yang sesuai serta selesa. Kalau selesa dan sesuai, barulah rejaman itu akan lebih jauh. Kalau tidak nanti, bila tak selesa, dia akan jadi stuck atau halangan kepada awak untuk throw tu ya, untuk rejam lembing tu. Okey, yang kedua, lembing perlu merentasi tapak tangan yang dominan. Lembing perlu merentasi tapak tangan yang dominan. Okey, yang ketiga, tapak tangan menghadap ke atas. Okey, kalau boleh tengok kat sini, tapak tangan ya. Tapak tangan menghadap ke bahagian atas. Okey, tapak tangan sini ya. Okey, seterusnya, siku tangan yang memegang lembing menghadap ke hadapan. Okey, tengok fokus pada siku yang ini. Okey, tengok siku. Okey, dia menghadap ke depan ya. Bukan menghadap ke tepi ataupun ke belakang. Dia menghadap ke depan, ke arena nak di rejam ya. Okey, seterusnya berdiri dalam keadaan kedudukan badan yang tegak dan selesa. Yang ni tak perlu membungkuk ya. Okey, kemudian lembing dipegang pada paras atas bahu dalam kedudukan bersudut 40. Bersudut 40 macam mana ni? Kita tengok ni kat siku ni. Dia bukan 45 ya. Dia 40, dia kat atas sikit. Okey. Kemudian bahagian hadapan lembing disasarkan ke arah kawasan rejaman. Inilah. Nampak ni. Okey, bahagian hadapan lembing disasarkan ke arah kawasan rejaman. Bukannya ke tepi ataupun ke belakang ya. Okey, last sekali adalah pandang arah kawasan rejaman. Mata awak tu kena pandang tempat awak nak rejam tu lah. Kat mana awak nak rejam, kat situlah awak perlu fokus ya. Kalau awak fokus jauh, insya-Allah dia akan pergi lebih jauh ya. Kita target, kita fokus ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa kedua, iaitu fasa lari landas. Okey, penting tak yang ini? Ya, penting bagi menghasilkan kelajuan yang maksimum dan terkawal untuk melakukan rejaman. Okey, fasa ini akan menghasilkan daya bagi mendapatkan jarak rejaman yang lebih jauh. Okey, kalau salah kat bahagian ni, tak pergi jauh lah awak punya jarak rejaman tu ya. Okey, fasa lari landas yang terkawal lah ya. Okey, aspek penting yang perlu dilakukan yang diberi tumpuan ketika merejam ialah, okey, kita tengok yang pertama, pegang lembing pada aras kepala selari dengan permukaan track. Okey, boleh tengok gambar ya, nombor 1 ni. Ni, gambar nombor 1 ni ya. Okey. Yang kedua, pandang ke arah kawasan rejaman serta mulakan larian secara terkawal. Terkawal ya. Nanti kalau tak terkawal sebab kita memegang sesuatu. Kalau tak terkawal nanti, kalau terlalu laju mungkin akan terjatuh dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya adalah yang ketiga, tingkatkan kelajuan untuk menghasilkan daya. Mula-mula lari secara perlahan, kemudian tingkatkan kelajuan ya. Tak boleh semakin slow sebab kita nak pindahkan daya nanti ya. Okey, yang keempat, tangan yang bebas dibengkokkan dan menyilang badan pada aras muka. Tangan yang bebas tu apa? Tangan yang tak pegang lembing lah ni. Tengok ni, cuba tengok perbezaan kan? Ada beza kan? Tangan yang memegang, yang tidak pegang lembing ni. Kedudukan dia sangat berbeza. Cuba awak tengok 3 tu. Okey. Untuk keseimbangan badan sebenarnya. Okey, kemudian berlari secara lurus diikuti dengan langkah terakhir yang lebih panjang untuk dapatkan lebih daya ya. Okey, seterusnya nombor 6, lentik badan ke belakang serta berat badan dipindahkan ke kaki belakang. Untuk dapatkan lebih daya itulah. Kita lonjak ke belakang dan lentik badan ke belakang dan seterusnya masa kita nak rejam tu kita ke depan ya untuk pindahkan daya. Okey, pada akhir langkah terakhir, tumit kaki hadapan menekan ke track diikuti dengan menyilang kaki. Crossover. Yang ni tak boleh salah step, nanti terjatuh kemudian terkeluar daripada arena dia, terbatal pula ya.
Okey, nombor 8, pindahkan daya dari kaki ke tangan sebelum memasuki fasa rejaman. Okey, mungkin tak nampak bila bercakap macam ni. Nanti kita akan tengok dia punya animasi lah ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita seterusnya pergi kepada fasa ketiga, iaitu fasa rejaman. Okey, di fasa ini kita fokus kepada ni lah ya, bagaimana rejaman dilakukan. Okey, pemindahan daya berlaku dari bahagian kaki ke bahagian tangan. Hal ini akan menghasilkan kelajuan yang maksimum ketika rejaman lembing dilakukan. Okey, sudut pelepasan yang sesuai juga turut memberi kesan terhadap jarak rejaman. Okey, apa aspek yang perlu ditekankan, iaitu yang pertama. Okey, cuba kita tengok. Okey, lembing berada pada kedudukan bersudut 40 darjah. Okey, di atas sikit ya. Okey, tengok perhatikan di bahagian gambar. Okey, yang kedua, tumit kaki hadapan menekan ke track serta badan dikilas ke sisi. Okay, yang ketiga, kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan daya rotasi pinggul. Okay, yang keempat, lentik badan ke belakang untuk mendapatkan daya. Yang kelima, tolak lembing ke belakang serta tarik ke atas dan ke hadapan untuk melakukan rejaman. Seterusnya, pindahkan berat badan kaki ke hadapan. Okay, lepaskan lembing pada kedudukan bersudut 40 hingga 45 dengan tangan yang lurus ke hadapan. Okay. Fasa seterusnya adalah fasa ikut lajar. Ini fasa terakhir. Okey, fasa ini penting bagi mengekalkan keseimbangan badan serta mengawal kelajuan selepas lembing direjam. Hal ini bagi mengekalkan kelajuan larian serta memastikan rejaman yang dilakukan tidak dibatalkan kerana memijak atau melepasi garisan kawasan lari landas. Okey, kat sini ada dia punya kawasan ni yang ditanda tu, tak boleh lebih lah kat situ. Kalau kaki terkeluar walaupun seinci, terbatal ya. Okey, seterusnya, imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi. Rendahkan badan yang mengimbangi dan menstabilkan kedudukan badan. Okey, yang keempat, kawal pergerakan supaya tidak melepasi garisan lengkung bulatan. Seterusnya, pandang pergelakan lembing. Okey, tak boleh keluar lagi selagi lembing tak mencapai tanah Okey, dah tahu 4 fasa? Ulang balik fasa apa? Fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman dan fasa ikut lajar. Okey, jom kita tengok video kita tonton video untuk kita lebih faham bagaimana teknik kemahiran rejaman lembing dilakukan. Okey. In javelin, the landing area is around 100 meters long and 29 degrees wide. The minimum runway is 30 meters by 4 meters. In javelin, the male javelin measures 2.7 meters, while the female javelin measures 2.3 meters. There are 3 kinds of grip. American, where the cord is gripped between the thumb and index finger. Finnish, where it is gripped between the thumb and the middle finger. And the fork, the cord is gripped between the index and middle fingers. When preparing to accelerate, the athlete holds the javelin over the shoulder, with the elbow up and pointed forward. The javelin is aimed in the direction of the throw, with the point tipped slightly down. During acceleration, the athlete runs straight ahead with hips perpendicular to the target area, while maintaining the javelin's position. During the final few strides, one leg crosses over the other as the javelin is pulled back. The throwing hand should be at shoulder height and the arms straight. Plant one leg and push off with the other, turning the hips so they are again perpendicular to the target area. As the body weight is transferred forward, bringing the arm up and forward while keeping the elbow high. Okey, dah tonton Okey, harapnya lebih faham lah. Okey, so kita rumuskan Itu saja kita punya PDPR hari ini. So, apa yang kita belajar adalah kita rumuskan, okey, ada 3 jenis pegangan lembing, iaitu apa dia? Okey, gaya Amerika, gaya Finnish dan gaya fork. Okey, yang kedua, ada 4 fasa dalam kemahiran merejam lembing, iaitu fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman dan fasa ikut lajar. So, saya harap semua fahamlah terhadap PDPR hari ni sebab kita dah tonton video, kita dah tengok cikgu dah bagi penerangan. So, untuk pengukuhan kita akan bagi kuis dan tugasan untuk awak buat. Okey, saya harap semua dapat memberikan komitmen untuk menyiapkan tugasan
diberi. Okey, kehadiran akan diambil sehingga jam 3 petang sahaja. So, sila isi kehadiran dan sila buat tugasan terus untuk dalam masa 1 jam ni. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Okey, tamat ya. Okey, sehingga berjumpa lagi di PDPR seterusnya. Itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.